Assalamualaikum anak-anak. Saya Puan Nur Ainun Yunus akan mengajar kamu Sains tahun 4 2021. Okey, untuk tajuk hari ini, cikgu akan terangkan sedikit unit 1 iaitu kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Apakah kemahiran? Masakah kamu ingat akan kemahiran proses sains yang telah kamu pelajari semasa tahun 3? Kemahiran proses sains membantu kita memahami objek dan persekitaran secara saintifik. Cikgu nak kamu tumpukan perkataan yang berwarna hitam. Kamu boleh rujuk dalam buku teks sains tahun 4. Okay, perkataan yang dihitamkan di sini ialah perhatikan, berbincang, asingkan, timbang, ramalkan, alasan. Berdasarkan situasi ini, kita boleh senaraikan kemahiran proses sains yang telah kita gunakan semasa tahun 3. Okay. Kemahiran proses sains yang kita telah pelajari ialah memerhati, membuat inference, mengelas, meramal, berkomunikasi, mengukur dan menggunakan nombor. Kamu masih ingat lagi? Ya, untuk tahun ini, kita akan belajar lebih lanjut kemahiran proses sains, iaitu yang kita akan belajar tahun ini ialah menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Cikgu akan terangkan lebih lanjut persatu. Okey, saya ulang balik. Kemahiran proses sains yang kita akan belajar untuk tahun 4 ialah mengeksperimen, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah dan membuat hipotesis. Menggunakan perhubungan ruang dan masa, okay, kamu tengok gambar di sini, apa yang berlaku pada aiskrim selepas 10 minit dan selepas 20 minit. Aiskrim sudah berubah bentuk, saiznya juga mengecil. Jadi, perubahan bentuk dan saiz aiskrim dinamakan perubahan parameter. Apakah hubungan bentuk dan saiz aiskrim dengan masa dalam penyiasatan ini? So, kamu kena faham, apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya semakin mengecil. Jadi, perhubungan ruang dan masa dalam situasi ini adalah apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Okay. Cikgu akan terangkan lebih lanjut pada minggu hadapan bila kita masuk tajuk menggunakan perhubungan ruang dan masa. Mentafsir data. Mentafsir data ialah kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Okay, kamu cuba tengok rakan-rakan kamu, apa yang mereka sedang lakukan. Okay. Faiz dan rakan-rakan membina tiga tempat makan burung. Bilangan burung yang akan datang direkodkan seperti dalam jadual di bawah. Okay, apa yang diperhatikan, dia akan rekod dalam jadual. Mereka kemudiannya memberikan penerangan kepada rakan-rakan yang lain tentang data yang diperolehi seperti di bawah. Okay. Contoh, tempat makan A paling banyak didatangi burung.
Tempat makan bee pula paling sedikit didatangi burung. Okey, maknanya daripada jadual tadi, mereka boleh mentafsir data. Okey, seterusnya, mendefinisi secara operasi. Mendefinisi secara operasi ialah kemahiran memberikan definisi tentang konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Okey, sebagai contoh apa yang dilakukan oleh Siva dan Taruni. Okey, Siva dia mengukur isi padu menggunakan apa tu? Menggunakan bahan yang boleh menyerap air. Jadi, definisi secara operasi, keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Mengawal pemboleh ubah. Okay. Dalam sains kita ada 3 pemboleh ubah yang kamu kena pelajari. Iaitu pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah dimalarkan dan pemboleh ubah bergerak balas. Apa dia pemboleh ubah manipulasi? Pemboleh ubah yang diubah dalam sesuatu penyiasatan. Okey, yang tu kita panggil pemboleh ubah manipulasi. Pemboleh ubah dimalarkan ialah pemboleh ubah yang dikekalkan atau ditetapkan. Okey, maksudnya apa yang sama. Ya, yang itu kita panggil pemboleh ubah dimalarkan. Apakah maksud pemboleh ubah bergerak balas? Pemboleh ubah yang diperhatikan dalam sesuatu penyiasatan ataupun hasil eksperimen. Yang tu kita panggil pemboleh ubah bergerak balas. Ialah membuat hipotesis. Membuat hipotesis ini adalah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam penyiasatan. Okey. Tengok apa yang rakan-rakan kamu sedang lakukan. Jika saya mengubah bilangan adunan ketika mengadun, gula dalam gelas manakah yang akan melarut lebih cepat? Okey. Tentulah gula yang diaduk paling banyak dan melarut paling cepat. Saya pun fikir begitu. Semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut sempurna. Itulah yang dinamakan hipotesis. Mengeksperimen. Apa dia mengeksperimen? Mengeksperimen ialah kemahiran merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis dengan mengumpul dan mentafsir data bagi membuat kesimpulan daripada penyiasatan. Kita merancang eksperimen, kita kenal pasti masalah, buat penyataan masalah. Okey, kita buat hipotesis, kita kawal pemboleh ubah. Okay, dan akhir sekali, kita merancang langkah-langkah, menyenaraikan alat dan bahan sepanjang kita menjalankan eksperimen dan kita menguji hipotesis, kita mengumpul dan mentafsir data dan akhirnya membuat kesimpulan. Ni kita akan jalankan semasa menjalankan eksperimen ataupun mengeksperimen. Baiklah. Cikgu dah terangkan dah 6 kemahiran proses sains yang kamu akan belajar untuk tahun ini. Sekiranya kamu tidak faham, kamu boleh tanya cikgu. Ni cikgu ada sedikit latihan yang kamu kena buat. Okey, lengkapkan peta buih di bawah. Okey, lengkapkan kemahiran proses sains yang kamu baru pelajari dalam tahun 4. Okay, ada tadi cikgu dah terangkan ada 6 kemahiran proses sains yang kita belajar tahun 4. Okay, salin dalam buku tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.